Assalamualaikum. Okey, apa pula malam ni ya? Okey, sebab rakaman ni malam. Apa pula saya nak berborak unboxing malam ni? Okey, kita ada second brand yang tak masuk Malaysia lah, cordless dia. Rigid ni ada barang masuk Malaysia tapi tak banyak Okey, ini cordless rigid. Saya bawa dua set. Satu set tu lower end brush model, yang satu lagi ni dah kita panggil dia brushless model lah. Nak kata high end pun saya tak pasti, saya tak study secara detail model-model rigid ni. Tapi yang saya tahu salah satu yang ada kat kotak ni, okey, nampak ni, dia adalah model yang top range dia lah. Okey, ni apa benda ni? Okey, lifetime service agreement lifetime service agreement. Maknanya dia bukan bateri, bukan full, apa dia kata, taklah lifetime warranty basically Basically dalam ni kalau kita dekat US, kita dapat apa benda ni saya tak tahulah servis dia. Dia tak kata apa ni, tools ni lifetime warranty. Okey, kita terus tengok apa dalam kotak ni. Okey, daripada US. Memang brand ni kat Malaysia basically tak terkenal lah. Saya saja buat masuk sebab orang cakap kuat kan, kuat dan power. Okey, tapi ni model saya tak pasti hebat mana dia. Cumanya kalau kita tengok impact driver, dia ada dua ni, impact driver dengan hammer drill. Okey, dia ada micro clutch, nampak hammer drill dia kata. Okey, impact driver dia ada boleh masukkan 2250 inch LBS inch over LBS dia punya torque. Okey. Okey, dia torque dia maknanya dalam ni kita 254 Newton meter. Okey, basically yang paling tinggi lah saya dengar. Sebab Milwaukee FID M18 fuel model 220, Makita 40 volt 220 Newton meter, Hikoki dalam 210 kot, saya tak ingat cuma dia triple hammer lain sikit. Okey, dia punya apa lagi dalam ni ada yang hebat ni lah, yang hebat dia punya impact driver. Dalam ni impact driver, hammer drill dia berapa spek dia. Sekejap mari kita tengok spek dekat belakang ni. Nampak ni, dia punya ni best in class top. Dia kata top impact drill dia ni, apa, hammer drill dia 75 inch over LBS lah. Tapi itu cuma 85 Newton meter. Sama macam model Flex yang saya review tadi. Bukan review, unboxing. Okey, sekali sama. Cuma ni apa yang bagus dia? Dia sediakan, kau tengok di gambar gambar dia sediakan handle Torque kuat ni bila kita kat low speed, torque yang kuat kita nak jaga waktu kita apa drilling dekat wood lagi-lagi utama bit besar, contoh kita pakai hole saw ke apa kan. Okey, now kita unboxing baru sampai daripada US, baru sampai tadi okey, jap buka jap apa dia ni. Okey, harga berapa harga dia ni? Mahal, tapi tak sampai 2000 tak sampai 2000, cuma dia berat saya rasa dekat 10 kilo kot, 8 kilo kot, 7 kilo 8 kilo. So kalau 7 kilo 8 kilo ni, kalau kita shipment dalam 7 kali 5 dalam 300.5 400 untuk shipment. So basically less than 2000 lah cost saya. Okey, dalam ni kita dapat bateri 4.0 Ah Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan, biasanya kalau bateri tools ni, power tools ni, kalau kita pakai bateri lagi besar dia punya kapasiti atau simpanan tenaga, energy, dia lebih perform pada dia punya maximum capability lah. Maximum capability. Kalau kita pakai bateri 1.5 Ah, 2 Ah, kadang-kadang dia tak perform as good as bila kita pakai bateri yang lebih besar kapasiti dia. Itu in general saya tak nak masuk case-case apa ni, jenis-jenis bateri yang dipakai, sel yang berbeza. Itu mungkin boleh buat live kot, sebab benda tu sesi perkongsian ini unboxing, kita buka je lah. Walaupun agak dah 4 minit saya membebel ni. Dalam pool saya tadi orang nak dah masa 5 minit ni kan. Okay. Dalam beg ada bagi So dalam beg susah nak keluarkan, saya biar dalam ni sebab saya pun sebab tangan apa yang kita ada. Biasalah setiap tool ada manual ni dia kata 2 item 18 volt,
R8611. Apa? Ni dia punya manual hammer drill R8611 6. Tu model dia. Model charger dia manual. Tu dia ada satu lagi. Should be impact driver. Tak saya R86037 ni top range dia, flagship dia lah. Cuma hammer drill tu bukan flagship dia. Okey, apa kita dapat dalam combo ni? Ni warranty. 3 simple step warranty. Dia kata apa? Maintenance program. Lifetime service agreement, bukan lifetime warranty ya. Lifetime warranty saya tengok Metabo HPT dekat USA dia lifetime warranty untuk tools. Kita dapat charger. Okay, basically bila charger ni saya akan suka tengok dia punya spek charging rate. Charging rate ni secepat mana dia charge bateri lah. Info sikit alamak terbalik pula. Charging rate dia dia boleh charge 9.6 volt, 12 volt dengan 18 volt dua-dua boleh charge. Untuk lithium ion 110 watt. So 110 watt ni dia punya charging current dia tak tinggi sangat lah. 6 kot. 6 kot. 6 ampere. Mana lebih kurang kalau bateri 6Ah tu dalam sejam lah dia charge. Basically rate ni sama dengan rate rapid charger Milwaukee. Rapid charger Milwaukee pun 6 ampere per hour lah. Charging rate Okay, basically brand ni USA tapi dia punya dia punya alamat dekat USA lah. Tapi made in Vietnam. Okay, untuk pengetahuan kawan-kawan, zaman sekarang ni pun Vietnam dah jadi penghilang yang tempat yang menarik investor buka kilang kat sana. Okay, sekejap. Okay, ni rigid dekat Vietnam, bukan kat China lah. Sekejap apa benda ni. Sebelah tangan jadi susah sikit. Allah Akbar. Okay, ni dia punya hammer drill. Hammer drill tak power sangat lah sini Okay. Cak besi. Reverse forward. Pegang agak besar sikit pegang dia punya tangan ni. Speed pun 1-2. Okay, clutch dia ada micro adjustment siapa tak tahu dah ni. Slow ni sampai 100. Dia kira 100 Ni selector kat tepi, lain sikit lah biasa kat atas ni kat selector kat tepi, ni screw. Ni drill, ini hammer lah. So basically saya nak ulas pun. Sedap tak? Tak ada bunyi dia tak ada bunyi. Tak ada bunyi push ni, tak ada bunyi. Dia very fine. Cak dia besi 13mm lah, half inch lah biasanya ni. Half inch. Lagi apa dia? Apa bunyi tu? Saya check lah apa bunyi. Sebab dia US kan, saya pun tak tahu. Okay, dia punya RPM paling lagi 2000 RPM Ini pun made in Vietnam. Ini rigid ni buat kat Vietnam lah. Okay, impact driver dia. Impact driver dia agak bulky lah saya rasa. Bulky besar. Biasalah kita dapat torque yang kuat. Maximum impact atau rotating impact dia tu macam hammer sikit dia mengetuk tu. Dia kena besar lah, kena berat baru impact tu boleh kuat. Dia punya agak besar. Nanti ada masa kita akan buat review compare antara model berbeza. Saya akan susun 10 model 18 volt, 24 volt. Okey, selector dia nampak murah bagi saya. So cheap lah. Masih guna mechanical selector 1 2 3 nampak Milwaukee jauh lagi advance. Hikoki, Metabo HPT pun lebih bagus. Tekan-tekan kan macam ni masih mechanical, dia masih macam D-Watt lah. D-Watt pun sama agak flagship model macam ni agak. Forward, reverse tak ada apa yang menarik sangat. Tapi dia kata power. Okay, lampu dia 3 lampu dia 3 depan ni. Okay, 3. So basically lampu dia 3 lebih terang lah kalau kita buat kerja kan. 3 lampu ni sama macam D-Watt punya model lah. D-Watt punya model DCF 887 3 lampu. DCF 888 yang ada Bluetooth pun samalah, ada 3 lampu kak.
Dari segi saya rasa besar je. Agak besar ya banding dengan Milwaukee. Saya tunjuk asap sebab Milwaukee ni dekat sebelah saya. Saya capai je. Saya boleh capai, saya capai. Ingat kita buat kerja, kita suka saiz yang kecil. Supaya kita boleh menyelit. Jauh beza kecil Jauh beza bulky ni berat. Milwaukee ringan, ini berat sangat lah. Memang dia kata 254 Newton meter kan. Dia punya apa power dia kan, apa dia punya force, apa dia punya spek tu. Tapi bagi saya smaller is better lah. Kita boleh menyelit kerja ni bukan sentiasa open space macam ni. Okay, ni dia made in Vietnam juga. RPM paling laju slow 2600 RPM dia. Walaupun torque dia tinggi tapi RPM dia rendah. Dua tu dia akan memberi kesan terhadap seberapa laju kita boleh masukkan skru. Kita drive skru dalam material. Perlu diingat dia buat besar ni untuk dapatkan torque yang tinggi, tapi dia mengorbankan RPM. Benda ni konsep dia sama je. Contoh macam Milwaukee buat Stubby. Stubby tu konsep hammering sama, impact dia sama, cuma anvil dia berbeza. Dia buat besar, dia boleh buat 300 Newton meter, tapi dia punya RPM lebih perlahan. Macam ni lah saya nampak RPM tu sangat slow 2600. Slow bagi saya slow. Saya tak tahu kalau drive skru laju tak laju. Kita tak try feel. Nanti bila Sabtu kita ada masa kita buat beza. Saya compare dengan Milwaukee lah. Milwaukee ni lebih kurang dia punya RPM maksimum 3600. Bayang tak, ini almost 1/3 lebih laju banding rigid. Walaupun kata torque dia rendah sikit, tapi kalau dari segi drive screw saya silap ini menang. Ini menang. Kemungkinan sebab kita bukan hanya ambil kita torque, kita kena ambil RPM, kita kena ambil IPM, impact per minute. Semua benda kita kena kira basically bila tool ni baru kita tahu feel dia berapa. Sebab kita tak boleh sole value menentukan performance tool tersebut. Sole value maknanya satu value kita ambil kira. Contoh torque maksimum. Tapi bila dalam field test, berapa cepat skru boleh drive masuk, dia ambil kira sekali IPM, RPM, dua benda tu. Yang itu agak teknikal, saya tak suka sentuh. Tapi kadang-kadang benda tu kena sentuh. Bila kita cerita tools ni, ada orang yang agak terlalu taksub. Dia kata, oh ini paling power sebab torque dia paling tinggi. Itu yang saya cuba sampaikan. Kita tengok bateri pula. Oh maaf, saya terlajak membebel tadi pasal tu. Sebab saya suka cerita teknikal sebenarnya. Bila kita beli tool ni mahal, kita nak tahu teknikal lah. Bukan kita kira sekadar pegang sedap, bunyi sedap kan. Kita kena tahu teknikal, baru kita hargai tool kita. Saya duk cakap kat live pun macam tu. How you justify your tools how you can satisfy yourself by menghargai spek tool tersebut. Okay, ni bateri dia. Bateri rigid 18 volt hyper lithium ion. Based on reading saya, dia ni sel dia 18650. 18650 ni sel lama lah. Okay, sel lama. Kalau macam saya bacaan saya lah, dia ada bateri octane dia. Octane tu saya dengar sel dia pakai 21700. Kalau analogi terhadap Milwaukee, bateri biasa dia 5Ah yang dulu tu dengan bateri barulah high output bateri. Sel dia berbeza. Cuma ada teknologi Bluetooth dekat bateri octane tu. Benda tu sama teknologi dengan Hikoki punya teknologi. Bateri ada Bluetooth. Kalau macam Milwaukee, dia tak letak dekat bateri. Dia letak dekat tools Bluetooth dia. So boleh register tool mana. So kalau macam rigid ni, dia lebih kepada bateri lah yang dia detect. Itu yang saya baca sikit-sikit lah Okey, ini bateri dia. Okey lah, rubber. Mahal kat ni bagi saya. Okey, ada 2 bar. Saya boleh try on terus. Okey, ni dia. Slow saya tak rasa feel premium pun. Kasar. Tak halus. Bunyi dia kasar. Ini pula saya try on je. Lampu Ni okey, tak ada apa sangat. Tapi saya tahu apa benda berbunyi dalam ni. Nanti saya check lah. Kadang biasa ada tahu apa benda ni. Sekejap, saya tengok. Saya dekat.
Ni hammering ya. Hammering take place bila ada force kat depan ni. Bila ada load dia baru bertindak. Okey, tak ada apa lagi. Yang lain ada back dia. Back dia comel juga. Handlebar. Sekejap, handlebar. Oh, handlebar dia macam ni je handlebar dia. Mana handlebar lagi ya? Tak jumpa pula handlebar lain. Sepatutnya ada handlebar ni. Saya tengok gambar ni macam handlebar ni. Handlebar ni ada besi dia. Nanti saya cari, saya tak pasti kat mana besi dia. Tak nampak. So basically oh ni besi dia. Ni besi dia. Pendek lah handlebar dia. Tak panjang kan. Kalau semalam Makita tu panjang kan. Hikoki pun panjang. Milwaukee pun panjang. So ni tak panjang lah. Dekat dia kat sini bukan. Macam ni. 85 Nm tak kuat sangat lah. Tapi okey lah. Moderate lah bagi saya. Comparable. Macam ni dia kata torque dia power. Mula-mula saya tengok kotak macam power. Bila saya baca spek lain. Biasa je. Biasa. RPM dia slow. Kalau dah screw saya rasa tak laju sangat kot. Saya rasa lah. Dia berbeza dengan Hikoki semalam. Metabo HPT semalam. Metabo HPT RPM dia slow. Tapi dia punya hammer mechanism untuk impact tu ada 3. Ini 2. Dia macam sayap 2 je kan. Yang Hikoki tu ada 3. Milwaukee RPM laju. Tapi hammering ada 3. Ada 2 je. Tak ada 3. Ni. Okay. Yang Metabo tu ni lah yang semalam saya ambil. Ada. Okay. Ada set Ni 18 volt. Sekejap. Ni 36 volt. Kat mana tu 36 volt? Bentuk sama kan? Ni nampak tu. WH36dB. Ni impact driver 36 volt. Sama je size dia atau feel dia dengan 8 volt, tapi dia lebih power sikit. Dan dia lebih boleh maintain torque consistent performance dia over wide range punya ni lah. Wide range punya kita panggil apa curve tu. Kalau dari segi masa kita trigger dia kan. Okay, ni bateri dia. Ada bateri. Bateri 2 biji je. Okay. Impact driver 36 volt. Okay. Metabo HPT atau Hikoki lah kat Malaysia. Ini first gen 36 volt dia. Saya ada order gen 2 36 volt dia daripada Japan. Tapi tak sampai lagi. Ini multi volt. Bateri boleh guna dengan 18 ke 36. Nampak tak beza dia? Dengar Japan punya. Rigid punya. Tengok saiz. Besar dia, berat dia. Jauh ringan ni. Jauh ringan ni. Tengok dia punya control. Tekan-tekan je. Japan lampu boleh control. Boleh masuk air. Okey. Oh, terlajak juga 18 minit. Tapi itulah yang saya nak cerita sikit. Rigid punya. Kita katalah dia bangsawan ke, kayangan ke. Tapi bagi saya bila kita beli tools, ikut apa yang kita nak, apa yang kita feel. Kadang-kadang kita fikir 18 volt tu dah cukup bagus lah untuk saya kan. Macam ni 36 volt. Not bad. Basically saya suka Metabo HPT basically, impact driver ni. Dia punya sound motor sound sedap. Cuma bila guna saya suka Milwaukee yang surge lah, hydraulic punya. Ni Milwaukee biasa. Very powerful. Tapi bising dan vibration dia tinggi. InsyaAllah hari Sabtu ni ada masa. Kalau ada yang datang kita buat comparison performance. There's more towards technical lah dan juga performance antara tool-tools ni. So basically impact driver maybe dah ada dalam 10 kot. Saya ada 10 jenis kot. 10, 8 macam tu. So okay, tengoklah macam mana performance dia. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi untuk video akan datang. Okay, ini pun dah terlajak 20 minit. Harap maaf. Harap boleh enjoy the video. Okay. Thank you semua. Assalamualaikum.